Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Anwar. Saya akan menceritakan tentang mentransformasikan luar bandar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahli kumpulan kami adalah Muhammad Ashraf bin Anwar 271011, Nur Alia Amani binti Amran 270539, Nur Syafiqah binti Rashid 271834. Untuk pengenalan, pembangunan masyarakat luar bandar yang kurang berkembang maju akibat daripada sikap sesetengah masyarakat yang masih mengamalkan kaedah lama dalam meningkatkan kadar pengangguran yang akan berlaku kepada semua masyarakat luar bandar. Membuat perancangan untuk membangunkan kemajuan dalam kalangan luar bandar untuk meningkatkan ekonomi luar bandar dan memberi kemajuan kepada penduduk di sekitar kawasan luar bandar. Ulasan karya. Penduduk di kawasan luar bandar sering berhijrah ke kawasan bandar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan untuk mengubah taraf hidup mereka. Namun pada masa kini ia bertentangan kerana terdapat juga segelintir masyarakat yang dari kawasan bandar berhijrah dan berpindah ke kawasan luar bandar. Pembangunan di kawasan luar bandar tidak boleh diabaikan kerana terdapat ramai masyarakat yang mendiami di kawasan luar bandar pada ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Amani binti Amran dan memetik 270539. Saya akan membincangkan berkaitan dengan isu berkaitan tema dan juga penyelesaian atau cadangan. Berkaitan dengan isu berkaitan tema, yang pertama ialah untuk memberikan tumpuan bagi meningkatkan kehidupan masyarakat luar bandar dalam memastikan masyarakat luar bandar dapat membangun dengan lebih maju. Hal ini bagi meningkatkan kemajuan ekonomi mereka, untuk meningkatkan kuasa hidup mereka, untuk sekaligus dapat mengurangkan beban yang telah ditanggung oleh mereka untuk menjadi kehidupan seharian mereka. Selain itu, pemimpin yang mempunyai pengetahuan yang luas juga dapat meningkatkan kemajuan masyarakat luar bandar untuk meningkatkan sumber pengetahuan mereka. Hal ini bagi membentuk sebuah masyarakat luar bandar yang mempunyai pengetahuan dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar bandar yang maju. Dan ia juga akan memberikan banyak pengetahuan terhadap sumber pendapatan ekonomi, dapat membangun lebih pesat dan masyarakat yang tinggal di luar bandar tersebut. Yang kedua ialah penyediaan infrastruktur yang asas di kawasan luar bandar kepada masyarakat desa akan dapat memberikan peningkatan kepada masyarakat luar bandar. Hal ini untuk menikmati sistem kemudahan kepada masyarakat luar bandar bagi meningkatkan lagi kemudahan jalan raya yang dapat menghubungkan laluan utama masyarakat luar bandar ke bandar yang menjadi sumber ekonomi utama mereka, untuk mereka boleh kemudahan dan barangan asas dalam meningkatkan sumber ekonomi mereka dan sekaligus dapat berkembang dengan maju yang pesat di kawasan tersebut. Yang ketiga ialah memperkukuhkan aktiviti ekonomi, dapat memberikan galakan kepada masyarakat luar bandar untuk menjalankan aktiviti keusahawanan. Ini dapat memberikan pelbagai kemudahan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat yang berada di kawasan luar bandar tersebut. Keusahawanan yang menjadi dorongan kepada perkembangan ekonomi dan dapat meningkatkan sumber pendapatan masyarakat yang berada di luar bandar. Hal ini dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk melakukan perniagaan desa seperti pengusahaan madu keluluk, ternakan ikan air tawar dan inak desa di kawasan tersebut. Hal ini telah menjelaskan sumber ekonomi kawasan perkampungan ini dapat meningkatkan kemajuan dan kampung dan masyarakat yang berada di kawasan luar bandar tersebut. Dan yang terakhir ialah keupayaan modal insan yang kurang mempunyai pengetahuan dalam melakukan pekerjaan dan produktiviti yang kurang menyebabkan pembangunan masyarakat di desa tersebut tidak berkembang dengan pesat. Saya Nurul Syafiqah binti Rashid, nombor matrik 271834. Antara punca terjadinya jurang kemunduran di kawasan desa adalah disebabkan oleh struktur muka bumi. Hal ini dikatakan demikian kerana penduduk desa yang tinggal atau menetap di kawasan pedalaman seperti di kaki bukit, gunung dan sebagainya akan menyebabkan segala kemudahan untuk sukar untuk disediakan. Ini kerana kenderaan sahaja tidak boleh melalui atau menghubungi kawasan terpencil, apatah lagi jika kenderaan berat untuk membawa masuk bahan binaan untuk membina kemudahan infrastruktur.
Ini menyukarkan pembinaan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, kemudahan bekalan air bersih dan kemudahan-kemudahan yang lain. Keadaan ini akan menyebabkan penduduk di kampung tersebut mengalami ketinggalan dalam mendapatkan segala kemudahan kerana kawasan yang didiami penduduk di kawasan pedalaman menyukarkan segala kemudahan untuk dibina selain menelan kos pembinaan yang tinggi kerana berbukit bukal seperti di kawasan Sabah dan Sarawak di mana negeri berkenaan masih lagi ramai suku kaum orang asli yang masih tinggal di kawasan tanah tinggi atau di kawasan bukit. Selain itu, punca yang seterusnya adalah berkaitan dengan status perkahwinan penduduk di desa. Ini kerana kebanyakan keluarga yang tinggal di desa diketuai oleh golongan wanita yang berstatus ibu tunggal. Status ibu tunggal ini merupakan antara yang paling banyak mengalami masalah kemunduran sama ada dalam sosial dan juga ekonomi. Terdapat sebanyak 27.3% daripada golongan ibu tunggal ini menerima pendapatan di antara 601 hingga 800, manakala 54.5% menerima pendapatan di antara 401 hingga 600 dan 18.2% menerima pendapatan di bawah 400 sebulan. Ini menunjukkan bahawa wanita yang menjadi ketua isi rumah merupakan antara kelompok yang membentuk fenomena kemiskinan sama ada di bandar dan di luar bandar, terutama di desa. Oleh itu, kemunduran sesebuah desa boleh dikaitkan dengan status perkahwinan penduduk yang mendiami kawasan desa tersebut. Punca berlakunya kemunduran di kawasan desa yang seterusnya adalah kerana kurangnya informasi atau maklumat. Hal ini dikatakan demikian kerana penduduk yang mendiami kawasan desa adalah terdiri daripada golongan orang tua dan orang-orang kampung yang tidak berpendidikan tinggi, malah ada yang tidak berpendidikan atau buta huruf. Ini akan sehingga menyebabkan golongan ini mengalami keciciran dalam mendapatkan maklumat. Ini dapat dilihat melalui Skim Perumahan Bantuan Rakyat (SPBR) atau yang dahulunya dikenali sebagai Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) adalah sebahagian daripada dasar kerajaan untuk menyediakan rumah yang berkualiti dan mampu disewa, khususnya bagi membantu golongan berpendapatan rendah. Namun wujud masalah penyisihan sosial dari segi penyaluran bantuan SPBR akibat kerana birokrasi di peringkat agensi kerajaan di peringkat agensi bantuan. Ini kerana kewujudan pelbagai agensi yang menguruskan pemberian bantuan dalam bentuk yang sama, iaitu dari segi bantuan perumahan, telah menyebabkan berlaku masalah pertindihan fungsi antara agensi dan ini akan menyebabkan berlakunya masalah keciciran dalam pengumpulan maklumat di kalangan kumpulan sasaran. Masalah keciciran seumpama ini telah menyebabkan berlakunya masalah keterpinggiran segelintir ahli dalam komuniti yang mana mereka sepatutnya mendapatkan bantuan tersebut malah menjadi tidak dapat. Ini sekaligus akan menjadi antara punca penduduk desa mengalami masalah kemunduran kerana mereka tidak mendapat bantuan meskipun mereka sebenarnya layak. Di samping pihak kerajaan dan badan NGO yang bertindak untuk menyediakan banyak program khusus bagi membantu golongan berpendapatan rendah, namun penyisihan masih tetap sahaja berlaku. Seterusnya ialah penyelesaian dan cadangan. Cadangan pertama ialah perlu menyediakan kemudahan infrastruktur di kawasan berkenaan. Antara kemudahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan ialah kemudahan yang paling asas dan penting, iaitu jalan raya. Hal ini kerana jalan raya merupakan perkara yang sangat penting untuk penduduk berulang-alik dari rumah ke tempat yang ingin dituju seperti sekolah, hospital dan banyak lagi. Yang kedua ialah kemudahan bekalan air juga sangat penting untuk penduduk kerana air merupakan sumber asas yang diperlukan untuk melakukan aktiviti seharian. Dengan ketiadaan air akan menyebabkan segala aktiviti harian penduduk akan terjejas. Oleh sebab itu, kerajaan telah melaksanakan kerja pembinaan infrastruktur baharu dan juga mentaraf kemudahan yang telah sedia ada bagi memastikan kesinambungan bekalan air serta dapat memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Yang ketiga ialah menambah baik penyampaian dalam perkhidmatan.
Usaha dalam menambah baik penyampaian perkhidmatan di kawasan luar bandar meliputi penubuhan Pusat Transformasi Komuniti RTC dan Mini RTC. Pusat Transformasi Komuniti Bergerak RTC ini ditubuhkan untuk memberi kemudahan kepada penduduk sebagai sebuah pusat sehenti bagi menyediakan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta seperti perlesenan, perbankan, latihan dan juga aktiviti perniagaan. Yang terakhir ialah memperkukuhkan aktiviti ekonomi, iaitu dengan menggalakkan keusahawanan dan juga memperkasakan komuniti. Dalam menjadikan kawasan luar bandar sebagai kawasan yang rancak dengan aktiviti ekonomi, terutamanya dalam bidang perniagaan, kerajaan telah mencadangkan pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan untuk menjana pendapatan, itu dinamakan sebagai projek agropolitan. Sebanyak 10 projek agropolitan di 5 buah negeri, iaitu negeri Pahang, Perak, Kedah, Sabah dan Sarawak, telah dibangunkan merangkumi kawasan seluas 10,696 hektar, iaitu sebanyak 4,249 hektar ladang kelapa sawit dan juga 5,150 hektar ladang getah. Kesimpulannya, pembangunan masyarakat desa perlu diberi perhatian oleh semua pihak yang bertanggungjawab. Selain pihak yang bertanggungjawab seperti penghulu kampung, ketua suku kaum dan sebagainya, bagi memastikan desa yang berada di bawah sediaan mereka berada dalam keadaan terkawal. Ini bermakna pihak bawahan seperti penghulu kampung perlulah mengambil cakna tentang segala perihal yang berkaitan dengan penduduk desa. Ini bertujuan untuk membolehkan orang berkuasa di peringkat bawahan dapat menyalurkan maklumat yang tepat kepada orang atasan bagi memastikan penyaluran bantuan antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan dapat disampaikan kepada golongan sasar di sebuah desa.